Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak masuk chapter berapa ni? Chapter 4. Chapter 1, 2, 3 dah settle. Harap-harap kamu boleh buat revise lagi. Kita akan masuk topik chapter 4, indices, surd and logarithm. Okay. Surd tu apa dia? Surd tu yang ada square root. Dia nama lain dia, kita boleh panggil dia surd. Nanti kita akan go through slow-slow sebab topik ni agak panjang sebenarnya. So kita akan move slow. Okay. Dan logarithm adalah benda yang baru. Indices adalah adik-beradik. Ni cikgu suka sebut indices dengan logarithm ni dia adik-beradik. Dia boleh bertukar-tukar. So nanti kita akan masuk dulu. Hari ni kita akan fokus kepada indices dahulu. Indices ni sebenarnya dia more on our previous knowledge. Form 3 kita dah belajar indices. Sebenarnya dia lebih kurang sama je. Cuma dia ada beberapa perkara sahaja yang ditambah. Ingat dia adalah sama sahaja. Ingat sama bermaksud bila kamu punya knowledge tingkatan 3, form 3 kamu lemah. So kamu memang kena struggle lagi lah. Kalau siapa yang dah kata dia okey, memang dia akan terus boleh moving forward dekat logarithm. Melainkan dia kena tambah yang ada satu lagi cikgu cakap tu kan, ada penambahan. Logarithm ni first kita akan masuk insya-Allah indices untuk part 1. Part 2 insya-Allah cikgu akan sentuh pasal logarithm dan part 3 adalah kita akan buat surd. Kita akan ikut, cikgu akan guna cara pendekatan macam tu lah sebab cikgu rasa indices dengan log ni sangat rapat kan. Adik-beradik kan. So, kita akan pergi indices, lepas tu kita akan pergi logarithm. Logarithm dengan indices, topik lama tau. Topik lama dia, indices and logarithm. Tapi KSSM dia tambah lagi. Sebab dia tahu student sekarang ni bijak-bijak sangat. So, dia tambah satu lagi, surd. Okey, boleh. Kita nak recap saja. Cikgu dah sertakan link di atas untuk tengok yang form 3 punya. Form 3 punya indices. Kamu boleh tengok siapa yang masih lemah untuk recap balik. Beberapa law. Dia ada law of indices kan? Law of indices. Law dia apa dia? Contohlah. Dia 5, 2 times 5, 5. Dia akan jadi apa? Bila darab, dia akan jadi tambah kan? 2 tambah 5, 7. Macam itulah kamu boleh tengok. Sama juga dengan bahagi. 5 dah bahagi divide by 5 power of 2. Contoh, dia akan jadi 5 kuasa 3. Dia tolak 2, 5 tolak 2. Dia akan jadi 3. So, ini sikitlah dia punya law of indices. So, untuk tengok lagi, link cikgu dah sertakan di atas. Boleh klik dan tengok dulu yang tu. Lepas tu baru moving forward dekat indices yang kita nak pergi buat. Sekarang ni, tanpa membuang masa, cikgu nak follow textbook sahaja. Boleh. Textbook kita akan follow example by example. Cikgu akan terang balik. Sebenarnya kamu dah tahu dah benda tu. Cuma kita nak recap sahaja balik. Boleh? Cing. Okay, kita pergi kepada example number 1. Allah. Example number 1. Sekejap lah. Kita pergi example number 1. Number 2. Kita ubah sikit bagi cantik sikit. 3. Sikit. Ni number 4. Bagi nampak senang kan? Okay. Ini example number 5. Okay, kita pergi kepada example number 1 dulu. Boleh? Siapa yang masih lagi ingat, boleh follow cikgu. Apa yang cikgu cuba sampaikan. Okay, kita cuba. Cikgu tak selesaikan semua. Cikgu nak bagi kamu the idea. How to solve the problem. Itu saja cikgu nak bagi idea. Sekarang kita cuba buat A dulu. Yang simple dulu. Boleh? Dia buat 4 to the power 4 to n 4m 4n. Ini kalau tengok pada video cikgu suka selesaikan atas-atas, bawah-bawah dulu. Kan atas-atas dia akan jadi berapa? 4 2n plus m. Betul? Bahagi dengan 4n. Bila bahagi, ingat tahu, bila bahagi dia tolak kan? So, dia akan jadi 4. Sebenarnya bentuk dia ni, bentuk yang ini, siapa yang masih lagi tak faham, bentuk ni kita nak bagi nampak lagi, kita boleh tulis macam ni sebenarnya. 4. Kita boleh tulis juga cantik sikit. 4 2n. Sebenarnya dia adalah yang ini. Bahagi. Bahagi 4n. Kan? Bila kita tengok bahagi, dia punya base sama. So, kita boleh tolak sahaja. So, nanti kita akan dapat 4 2n. Betul? 4 2n plus m minus n. So, 4n plus m. Ini untuk A. Dah settle dah. Ini nak recap balik je. Tak susah sangat pun. Dia mudah sahaja sebenarnya. Tak susah. Okey?
Yang ini pun rasanya sama je. Macam yang cikgu terangkan tadi. B sama. Apa kata kita cuba buat C? Boleh C sama-sama dengan cikgu. Nak padam ke ni? Tak payahlah padam. Kita buat C sama-sama Cikgu salin dulu soalan lah. Senang. Nanti senang nak tengok. Negative 1. 3 times 4xy square. Divide xy negative 4. Kita padam lah yang ni. Bagi nampak jelas dan nyata, kita padam yang atas ni dulu. Sebab takut dia mengganggu pemandangan kita kan. So, cikgu ambil ni. Cikgu naik atas sikit. Alright. Cara yang pertama, untuk indices, first, kita nak buat first thing first, kita kena expand dahulu. Kalau kita tak expand, dia akan jadi, expand tu maksudnya bracket, kalau boleh kita hilangkan daripada ingatan kita. Itulah cara yang paling baik sebenarnya. Okay, so 5 kuasa 3 berapa? Yang ni kita buat satu. Ini adalah power tekan kalkulator jadi 125. Bila dalam bracket, dia akan jadi darab sahaja. Gitu. Negatif 1. Mana ni? Sekejap. Negatif 1 darab dengan 3. Dia akan jadi negatif 3. Boleh dapat yang tu. Settle. Sini salin balik semula. Tak apa. Dan tu bahagi dengan. Sini kan ada bracket. So, kena selesaikanlah. X negatif 4. Y negatif 4. Boleh? So, sekarang ni macam mana kita nak buat? So, kita buat dulu ikut turutan. Apa kata kita selesaikan yang ni dulu? Kita selesaikan yang ni dulu. Baru kita akan nampak. 1, 2, 5. Ingat cikgu cakap kalau ada unknown ataupun anu kat depan ni, nampak anu ni? Nombor lah. Constant. Kita panggil constant ataupun unknown juga boleh pakai. So, kita boleh terus ikutlah kalau dia kata darab. So, sekarang ni darab kan? Darab maknanya 1, 2, 5. Yang ni, 1, 2, 5 darab dengan 4. So, akan jadi 500. Relax yang tu dulu. Tengok, dia darab. Ini X pula. Kita fokus satu-satu. X kita, ini darab maknanya dia akan tambah kan? Sini atas ni sebenarnya 1 bukan kosong. Kalau tak ada. So, maknanya negatif 3 tambah 1, dia akan jadi X negatif 2. Gitu. Betul kan? Betul. Lepas tu Y pula, salin sebalik. Y 2. Gitu. Boleh? Lepas tu baru kita bahagi pula. X negatif 4. Y negatif 4. Cikgu suka buat macam tu, ikut turutan, sebab dia akan mengurangkan kesilapan kita. Kita punya careless mistake tu memang kita akan reduce. Memang reduce. So, sekarang ni 500 bahagi dengan 1. Sini kira 1 lah unknown dia. So, kita tulis balik 500. Kita pergi satu-satu dia punya unknown. Sekarang kita fokus kepada X. Negatif 2. Nampak ni? Negatif 2. Sebab dia bahagi, dia kena tolak. So, tolak-tolak dia akan jadi tambah. So, dia akan jadi 2. Boleh nampak? Y dia akan jadi berapa? Y dia akan jadi, sini 2. Tolak-tolak 4 dia akan jadi tambah. So, akan jadi Y 6. Ini untuk example number 1, all the basic from the form 3 syllabus. So, make sure yang form 3 punya syllabus kamu dah master. Sebab masuk sini, kamu dah tak ada masalah. Boleh nampak macam cikgu tunjuk, A dengan C kita dah selesaikan, nanti kamu cuba selesaikan. Yang B, yang belum lagi jawab, B dengan D. Kamu cuba dulu. Kamu tak cuba, kamu tak boleh. Setakat tengok-tengok je, memang tak dapat menyelesaikan masalah. So, sekarang kita pergi kepada example number 2. Kita pergi slow-slow. Kita akan nampak semua dia punya rules ataupun dia punya law. Sekarang, cikgu tak nak buang masa, cikgu terus buat A. Kita pakai pen hitam pula lah. Okey, cun. Kita jawab A dulu boleh? A negatif 1/3 times 2A negatif 1/2. Ingat, cikgu cakap kalau ada number ataupun constant, ini pun constant adalah 1 kat depan ni. 1 darab 2, tulis dulu. Baru kita pergi kepada dia punya unknown. Boleh dapat tak apa yang cikgu cuba sampaikan? So, dia akan dapat, sebab dia darab, negatif 1/3, darab pula, dia akan jadi tambah. Tambah tolak akan jadi tolak lagi. So, dia akan jadi negatif 1/3, tolak 1/2. Dia akan jadi 2A negatif 5/6. Okey. Dalam rules ataupun law indices, dia orang tak suka tahu jawapan dia ada power ataupun dia punya index kan. Kita belajar dulu macam ni. Dia punya 5, 4. Ini nama dia base. Ingat balik. Ini nama dia index. Dia tak nak index dia negatif. Kita belajar, kalau ada power ataupun index dia negatif, kita boleh turunkan dia ke bawah. So, the final answer yang memang cantik punya jawapan, dia akan jadi macam ni. 2
A tu dia akan turun ke bawah. A dia akan jadi positif 5/6. So this final answer for A. Okey, nampak tak dia pakai rule apa kat situ? Dia pakai negative index kat situ satu dan dia pakai multiplication punya law. Itu 2. Yang lain semua basic sahaja. Okey, boleh faham dan hadam sikit apa dalam kepala kamu tu. C pula kita cuba jawab. Yang ni dalam bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Ni bentuk cert tadi. Ada punca. Kita cuba jawab elok-elok. So, yang ini kita boleh tukarkan jadi, kalau kamu belajar, dia akan jadi apa? Kalau tukar. Cepat. Dia akan tukar jadi apa? A 2/3. Ini boleh tukar sebab dia pakai rules. Satu lagi, yang ini akan jadi A negatif 3/2. And then kita buat macam biasa sahaja. Yang ni dia guna apa law? Dia pakai law dia juga. Yang lain pula. So, kamu boleh tengok balik semula. Yang ni akan jadi tambah. Since base dia sama, so, kita boleh terus dapat jawapan 2/3 tambah tolak negatif 3/2. Nampak? Nak tambah tolak 3/2. So, nanti kamu akan dapat the final answer supposed to be A. Berapa A? Sama dengan negatif 5/6. Macam biasa cikgu cakap, jawapan belakang selalu tak nak tengok indeks. Dia akan jadi negatif. Sebab tu jawapan yang terbaik. Tapi sebenarnya dah betul lah ni. Tapi nak, mau cakap apa, nak menaikkan darjat kamu lagi kan. Maknanya kamu setakat sini je. Contoh kawan kamu sampai sini je. Kamu tambah lagi darjat, kamu tambah macam ni, nak jadikan dia positif. Inilah jawapan kalau tengok kat semua buku ke, buku teks ke, buku kerja ke, memang kat belakang tu dia akan bagi yang non-negative index. Non-negative index. Okay, boleh. Boleh Tak ada masalah sekarang. Masih lagi dalam on the right parts kan. So kita pergi kepada example number 3. Tak nak buang masa ni. Kita nak relax-relax je hari ni. So kita fokus dan tengok balik tingkatan 3 kita punya. Ni semua soalan tingkatan 3 ni boleh dikatakan semua sama. Okey, sekarang ni cikgu cuba selesaikan yang A sahaja dulu. Boleh? A kita akan tengok. Okey, cikgu salin dulu soalan. 7 2x tolak 1 49x 7. Okey, itu dia punya soalan dia. Ingat dalam indices kita ada belajar satu benda, kalau boleh kita bagi samakan dia punya base, itu memang itu jalan dia. Memang itu jalan yang terbaik. Kita kena samakan base dia. Ini nak kata bracket, memang tak ada bracket. So cara dia sekarang kita kena bagi sama. Ni 49 7 power 2, betul tak? Dia darab dengan x, dia akan jadi macam ni. So ini 7 power 1. Yang ni akan jadi 7 2x minus 1. Cikgu salin balik semula. Ingat bila dia bahagi, bila wujudnya bahagi dekat sini, dia akan tolak. Betul? Dia akan tolak, dia akan jadi 7 2x minus 1. Betul, sebab dia base sama. 2x minus 1. Boleh dapat tak ni? Boleh tengok apa yang cuba terjadi dekat sini? Boleh nampak? So sekarang ni soalan dia suruh show. Bila perkataan show ni, dia menunjukkan, suruh tunjukkan bahawa yang sebelah kanan ni sama dengan sebelah kiri. Itu maksud dia. Bila show ni. Ataupun perkataan lain dia suruh proof. Yang sebelah kanan tu sama dengan sebelah kiri. So, bila dah sampai habis ni, kamu nampak tak? Sebelah kanan cikgu, sebelah kiri cikgu sama dengan sebelah kanan cikgu. Lepas tu kamu tulis sini. Ini adalah proven. Untuk soalan proof. Sekarang dia guna perkataan show. Bila perkataan show, kita tak payah pakai show proven. Kita pakai shown. Boleh. Kalau cikgu suka macam ni buat kat student, maknanya kita bangga lah kita dah dapat. Dengan jawapan tersebut. Okey, sekarang kita nak pergi cuba jawab B. Tapi B ni, yang inilah cikgu cakap, dia adalah benda baru. Kamu takkan jumpa waktu kamu mendengar rendah dulu. Sebab dia ada ni additional ataupun dia tolak dekat situ. Tak apa, yang ni saya akan terangkan kemudian. Kita ada satu lagi soalan dekat belakang. Kamu boleh fokus situ sahaja. Nanti kamu boleh tolong tengok. Boleh kita masuk terus pergi soalan nombor 4. Okey, yang ni pun benda yang sama juga. Kita cuba selesaikanlah. Ini kita cuba Yang tadi dia ada 49 je kan? Nampak? Dia ada satu je sini. 49 saja yang perlu ditukar. Yang ini kena perfikiran waras sikit. Kena matured sikit dan lebih ke depan sikit. Sebab tu soalan di example 4. Dia nak tunjukkan variety of equation yang ada. So, kita jawab A dulu boleh? 32x 18x minus 1. Okey, yang ni pula macam mana cikgu? Okey.
Yang ini kita kena rational, kita kena cuba bagi sama base juga. Sekarang ni yang cikgu nampak base 2 adalah pilihan yang terbaik. Kamu kena apa? Master dah benda tu. Kalau 32 berapa? 2 kuasa berapa? Cepat. 2 kuasa berapa? 2 kuasa 6. 2 kuasa 6, 64. 2 kuasa 5. Dia akan jadi 2 kuasa 5. Yang ni kita boleh tukar 2 kuasa 5 sahaja. Kalau cikgu buat by step lah. 1, 8 ni akan jadi berapa? 2 kuasa 3. Tutup kurungan. X minus 1. Ini kalau cara lambat sikit lah. Kalau cikgu terus tukar je. Jadi 2, 5x sama dengan 1 dekat atas. 2 kuasa 3x minus 1. Okey, boleh nampak tak tu? Harap boleh nampak juga semuanya tu. Okey, sekarang dia tak sama. Kita nak compare kan. Sebab kita cakap kalau macam ni kan. 2x sama dengan 28. X sama dengan berapa? Sama dengan 8. Kalau base dah sama, ini akan jadi sama. Macam tu. Sama juga dengan atas. Contoh, X 8. Jumpa dalam atasnya. Contoh, X 8 sama dengan 28. Kalau indeks dah sama, maknanya X sama dengan 2. Begitu. Yang ni pun salah satu dia punya law yang kamu kena ingat lah. Boleh? So, kita padam dulu. Okey, yang ni akan jadi berapa kalau macam ni? Cikgu nak naikkan dia ke atas. Yang ini daripada bawah pergi atas, dia akan menghasilkan negatif. Betul tak? So, cikgu kena ubah dia punya sign semua. So, dia akan jadi 2. Berapa? Nah, cikgu buatlah macam ni. 3x minus 1. Gini. Boleh? So, cikgu teruskan jalan kerja cikgu. 2, 5x sama dengan 2, negatif 3x tambah dengan 1. So, sekarang ni base dah sama. Nampak tak? Kita boleh ignore dia, boleh hilangkan dia. Itu kamu terus buat macam biasa. 5x sama dengan negatif 3x tambah 1. Boleh nampak? Cikgu ucapkan lagi. So, sini akan jadi tambah. Dia akan jadi berapa? 8x. Tambah dengan... tambah ni salah ni. Ada satu benda yang salah dekat sini. Masya Allah, kat mana salah? Oh, yang ni salah. Ya Allah. Careless. Ni namanya careless. 3 darab X, 3X. 3 darab 1, 3. Ni baru perasan. Sini 3. Sini pun jadi 3. Sini pun akan jadi 3. Maafkan saya. Ini pun akan jadi 3. Macam pelik je kan? So, yang ni akan jadi 3. So, the final answer supposed to be 3/8. Okay, yang ni banyak sikit kerja dia. Sebab kita kena faham 32 sebenarnya 2 kuasa 5. Contoh, 8 adalah 2 kuasa 3. So, dia dah sama base baru kita boleh selesaikan. Kita bawa naik atas pula tadi. Semua ni menggunakan dia punya law. Okey, kita cuba jawab satu lagi. Kita jawab B lah. B, A to the power of 5, 2, 4, 3. Okey, 2, 4, 3. Yang ni kamu boleh try and error guna kalkulator kamu. Boleh tak kita cuba? Kamu pakai 3. 3 kuasa 5. 3 kuasa 5 sama dengan ini sama dengan 3 kuasa 5. So, yang ni cikgu boleh buat A to the power 5, 3, 5. So, A sama dengan 3. Boleh tak? Ini dah sampai example 4 dah ni. So, harap kamu mampu untuk melakukannya. Ini semua revision ya. Sebab tu cikgu go through this question only. Untuk logarithm and also the set, kita akan buka buku baru. Memang tak ada knowledge tu. Baru kita start ajar. Memang slow. Yang ini kita go through example. InsyaAllah kamu boleh dapat. Okey, kita dah habis dah bahagian tu. Sekarang ni kita nak cuba jawab soalan yang ada, nampak ni? Ada tambah tolak. Ini memang tak jumpa dalam lower form lagi. Yang ini memang kamu baru nak buat. Okey, sekarang kita buat A dulu lah. A ni masih yang sama. So, ini 2 power. Power 2. Cikgu tunjuklah. X minus 1. Ini 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 X plus 3. Betul. So, akan jadi 2X minus 2. Ini akan jadi 2, 3X plus 9. Gini. So, 2X minus 2 sama dengan 3X tambah 9. Lepas itu kamu boleh selesaikan. X bawa pergi sini. X sahaja. Sini bawa pergi sini. Jadi negatif 11. Betul ke? Negatif 11. Negatif 11. Begitu. Boleh? Boleh tolong semakkan cikgu punya jawapan. Betul ke salah? Kita semak dulu. Self practice 4.2. Sabar nak. Kita check dulu jawapan. 4.2. Number 1A.
Number 1A. Mana ni? Self practice 4.2. Self practice 4.2. Number 1A, negative 11. Betul? Boleh? Itu tak ada masalah. Yang ni pun benda yang sama juga. Kamu tukarkan jadi base. Ni 2 kuasa 3 nanti. Yang ni 2 kuasa 2. Yang ni 64 berapa? 2 kuasa berapa? Cuba tekan kalkulator. 2 kuasa 5. Cuba tengok. 2 kuasa 5 tak? 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. So akan jadi 2 kuasa 6. Okey. Tengoklah. Kita buatlah. Tak payah buatlah. Kamu buat sendirilah ni. Ini boleh tukar 2 kuasa 3. Yang ni boleh tukar 2 kuasa 6. Yang ni boleh tukar 2 kuasa 2. Lepas tu kamu expandkan, kamu akan dapat jawapan. Boleh? Jangan careless, buat slow-slow. Tak apa. Sekarang ni kita nak masuk perkara yang baru. For the last lesson today. Tak nak banyak-banyak. Tak nak rushing-rushing. Sebab kamu punya basic form 3 yang ada yang lemah, cikgu tahu. So, fokus yang itu dulu, baru kamu boleh bawa diri kamu. Sebab tu cikgu cakap, knowledge untuk lower form is very important to carry out. Kamu punya excellent in maths. Sebab maths ni kena ada dia punya basic. Kalau tidak, takkan cikgu nak ajar kamu punya tingkatan 1 kan? Untuk pada umur kamu 16 tahun. So, tak sesuai lah. So, kena tengok yang ini. Kita pergi last ya. Yang ini, kita ambil pen merah. Ini ada tolak. Kalau ada tolak atau tambah. Kalau ada tolak atau tambah nak buat macam mana? Itu ada orang tanya. Nanti kita akan cuba tengok. Okey, untuk yang B ni, nampak dia ada tolak. Dia ada satu benda yang baru. So, cara dia kita kena factorize. Factorize macam mana? Tak apa, kamu boleh jawab dulu. Nanti kita akan tunjuk lagi beberapa soalan kamu akan cuba buat. Kamu akan cuba factorize. Factorize, macam mana kita nak factorize? Jadi, kena hati-hati ya. Kena tengok betul-betul. Ambil yang kecil di antara atas ni. Mana yang kecil? Macam kita factorize lah. Kalau nak factorize, kena keluarkan yang kecil. Tak boleh keluar yang besar. So, sekarang ni kita factorize, cikgu keluarkan yang kecil. X tambah 2 yang cikgu keluarkan. Factorize tu, keluarkan. Factorize tu apa cikgu? Contohlah macam ni abang. 2x tambah 8x kuasa 2. Kamu nak factorize. Kamu nak keluarkan berapa tu? Kamu akan keluar 2x. Betul? Itu kamu jadi 1 tambah dengan 4x. Nampak tak? Bila kamu darab balik, 2x dan 2x jadi 2x. 2x darab ni akan jadi tambah 8x kuasa 2. Inilah dia konsep yang kita nak gunakan. Konsep factorize. Boleh? Tengok balik yang tu. Kamu kena masterkan yang tu dulu. Kamu tengok dulu. So, x2. Lepas tu macam mana nak jadi? Kita nak darab kat dalam ni. Dia kena jadi yang ini. Macam mana kita nak buat? Sebenarnya kita boleh buat ini je. 3, 1. Bracket maksud dia adalah apa? Adalah darab. So, bermaksud dekat sini 3x tambah 2 darab 3, 1. Nampak? Base sama, atas akan jadi tambah. So, dia akan jadi 3x tambah 3. Nampak tak permainan dia tu? Itu yang kita cuba lakukan. Okay, ni dah settle. Ini tolak dengan, yang ni sama kan? Nampak tak? Sama. Sama. So, nak darab berapa ni? Darab dengan 1 saja. Lepas tu kita akan buat. Sama dengan 2. Boleh nampak tak? Boleh nampak ke tak? Itu sahaja yang kamu perlu buat. Kita padam ini. Okey, kita jawab sekarang. So, 3, dalam ni kita settlekan. Semua ni sebenarnya adalah nombor. 3 power 1, maknanya 3 lah. 3 tolak 1, 2. So, 2 buat masih lagi dalam bracket. Sebab ini adalah darab lagi. Masih lagi bracket. Cikgu salin sama dengan 2. Ingat, dalam linear pun boleh pakai benda ni. Linear kita akan buat apa ni? Ini nombor ni, 2 kan? Darab kan? So, darab kita bawa pergi sini akan jadi bahagi. 2 bahagi 2 akan jadi 1. Boleh? 2 bahagi 2 sama dengan 1. Dan 3x tambah 2. Dah habis ke belum ni cikgu? Belum lagi habis. Sebab dia nak nilai x. So, macam mana nak dapat nilai x? Yang ini kena pandai sikit. Kalau kamu dah belajar logarithm, kamu boleh selesaikan ini. Tapi sekarang kamu tak belajar lagi. Maknanya dia tak perlu knowledge logarithm pun tak apa. Okey? So, sekarang ni kita cuba selesaikan. Macam mana nak buat? Sebenarnya, okey, cikgu tanya kamu. 5 power kosong sama dengan berapa? Ini pun salah satu law dia. Sama dengan 1. 10 power kosong sama dengan berapa? 1. Sebenarnya yang ini kita boleh tukar nak bagi sama. 3 power kosong. 3x tambah 2. Nampak tak? Dia punya base dah sama. So, kita boleh terus assume that x plus 2 sama dengan kosong. And then x equal to negative 2. Boleh nampak tak apa yang cikgu cuba sampaikan dekat sini? Okey? Masih lagi keliru. Okey, kita ambil satu lagi contoh yang baru ni. Kita ambil satu contoh yang baru ni.
Okay, relax, cool down. Kita ambil satu contoh, 2x4 minus 2x plus 3, 1. Ingat nampak je tolak atau tambah terus factorize. Ini tips dia. Nampak tolak tambah terus factorize. Okay? So, yang ini akan jadi, nak keluarkan mana tu? Cikgu keluarkan 2x tambah 3. Gitu. Nak jadi 4, 2 kuasa 1. Betul. Kamu darab ni, kamu akan dapat ini. Tak percaya boleh cuba. Ni tolak 1. Sama dengan 1. 2 tolak 1 jadi 1. Betul. Ni kurungan 1. 2x tambah 3. Ini 1 bahagi 1 akan jadi 1. 2x tambah 3. Yang ini boleh tukar jadi 2 power of 0. Sebab kita dah cakap tadi kan, apa-apa yang power kosong akan jadi 1. Lepas tu baru kita akan dapat samakan dia. Nampak ke tak? Ni 2 dah sama. So, the final answer supposed to be x sama dengan negatif 3. Betul kan yang ni? X tambah 3 sama dengan kosong. So, x sama dengan negatif 3 lah. Okey, cikgu nak kamu buat latihan yang cikgu bagi. Dan buat extra exercise untuk kamu sendiri, bukan untuk cikgu. Tolong tengok video yang cikgu dah klik link di atas. Tolong hadam dan masterkan. Itu saja lesson hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.